Malam ini kita bincang-bincang sikit apakah nasib PN setelah satu gelombang baru berlaku di Sabah, ya. Jadi tuan-tuan boleh fikirkan sama-sama, renung-renungkan. Cuma saya ingin membawa tuan-tuan dan puan-puan sekalian kembali semula, ingat kembali pada tahun 2020. Kalau tuan-tuan ingat, ya, masih ingat lagi bagaimana ketika itu Bersatu menarik sokongan dari Pakatan Harapan dengan perancangan yang kita pun tahu dan maklum, walaupun katanya Tun menafikan, tapi jelas banyak suara, rakaman suara Tun Mahathir terlibat dalam rekayasa politik ketika itu sehingga Pakatan Harapan jatuh. Tapi yang menjadi persoalan kita nak sembang malam ni ialah apakah nasib PN ini. Saya punya pandangan, analisa yang saya buat, saya menjangkakan PN ini rasanya sudah semakin parah. Bukan saja isu 600 bilion. Bukan saja isu 600 bilion, tetapi saya rasa ada yang jauh lebih berat, ialah kalau tuan-tuan ingat, dan kita dengarkan nanti bagaimana Datuk Seri Anwar juga menjelaskan perkara ini. Ketika itu ahli-ahli UMNO, ya, ahli-ahli UMNO yang melompat ataupun diberi ugutan oleh pihak tertentu, ya, keluar daripada UMNO dan bergabung dengan Bersatu, itu satu hal. Kemudian begitu juga dengan ahli-ahli PKR, ya, ditarik masuk ke Bersatu ataupun kita kata masuk ke PN ini. Dan menjadi satu masalah besar sekarang ialah, saya yakin dalam hati saya mengatakan, dan saya rasa ini suatu perkara yang sewajarnya dilakukan, iaitu Pakatan Harapan harus mengambil tindakan sekarang ini, ataupun kerajaan perpaduan ini harus mengambil tindakan cek semula mereka yang terlibat dalam perkara ini, iaitu mereka lompat dan katanya mendapat habuan-habuan tertentu dari pihak yang tertentu. Dan saya rasa ini sebab itu salah satu daripada sebab kenapa Muhyiddin Yassin terutamanya meroyan sangat, ya, apabila mereka gagal untuk mewujudkan kerajaan di bawah PN. Sebab apa? Ini lebih besar daripada yang sebelum ini, ya. Berat. Cuba tuan-tuan perempuan anda bayangkan sekiranya mereka mendapat habuan. Sekiranya mereka mendapat habuan politik ataupun rasuah, ya, apabila mereka pindah daripada UMNO ataupun pindah daripada PKR bergabung dengan PN. Jadi sebenarnya PN ini adalah lubuknya kerosakan, lubuknya rasuah, yang cuba dia kononnya paling bersih. Oh, kamilah yang paling bersih, ya. Terima kasih Kak Yati dari Batu Pahat. Jadi seolah-olah macam dibuat naratif seolah-olahnya PN ini paling bersih, abah kau, macam-macam lah. Tapi bila kita lihat balik, tuan-tuan tengok balik, mereka adalah sebuah koalisi yang sama ada datangnya dari UMNO ataupun datangnya dari PAS, bukan dari PAS masuk kemudian, datangnya dari PKR, dan PAS gabung sekali dengan PN
dengan alasan mengatakan seolah-olahnya ini adalah gabungan Melayu Islam. Walaupun di sana ada gerakan, tapi mereka tak angkat gerakan. Mereka hanya angkat DAP je. DAP tu musuh, DAP tu Cina, DAP tu komunis, macam-macam. Tapi dalam tubuh badan PN itu sendiri ada pengkhianat cukup dahsyat dan penyamun dalamnya. Tiba-tiba PAS join pula untuk mengukuhkan lagi. Ini satu kesilapan bagi saya lah. Satu kesilapan yang dilakukan oleh PAS. Ada orang kata, mereka menang. Ya, mereka menang. Bagi saya tak ada masalah menang, tapi ini sementara saja. Sementara, belum bocor semua ni. Tapi hari ni dah bocor 1, dah hilang 5. 5 ahli parlimen hilang. Dapat 1 hilang 5. Sebuah negeri pula. Maknanya saya rasalah, jangan haraplah kalau namanya nak cuba wujudkan semula bersatu di Sabah ni, saya rasa tak nampak alasan yang kukuh. Bolehlah, tapi jadi lidi lah, parti lidi, parti kecil, tak merubah apa-apa. Apatah lagi kalau yang keluar daripada bersatu ini mewujudkan pula parti-parti yang mereka katakan parti lokal, parti tempatan, yang sesuai seperti mana GRS itu, gabungan rakyat Sabah punya parti. Jadi ujung-ujungnya nanti tuan-tuan, saya nampak PN ini akan bungkus macam itu lah. Terutama sekali di Sabah. Di Sabah ni penting. Walaupun dia tak banyak sangat, tapi Sabah tu penting. Yang jelasnya GPS juga sebelum ini bersama dengan PN. Jadi Sarawak dah boleh awal lagi dah membuat keputusan. Ya. Dan sebab itu mereka dapat kelebihan, sehingga mendapat kedudukan yang baik juga di pusat, iaitu mendapat timbalan Perdana Menteri kedua. Sabah agak terlambat sikit. Dan tak cukup kursinya, ya. Nak bandingkan 23 kursi, jadi kalau banding dengan Sabah tak sebanyak itu. Tapi maknanya walau bagaimanapun, kita dapat lihat sekarang ni ialah PN kedudukannya sangat-sangat mengkhawatirkan. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalau katakan ada bukti, dan itu boleh dibuktikan pun, ada bukti berlakunya rasuah beli ni, katak-katak ni bukan free, mereka ni dibayar. Ya, mereka ni dibayar, bukan free. Ingat free. Suci kami, suci. Suci. Pada pomok lagi. Suci, stabil. Ingat, lompat tu free ke? Di situlah kita nampak kotornya permainan itu. Dan bagaimana PAS boleh join dengan grup ini. Saya betul-betul, saya rasa kecewa betul. Macam mana PAS boleh join dengan grup? Ini ibaratnya macam, yalah, kalau filem tu kita kata macam jangak kumpulan ni, mereka bayar. Dan saya berharap, kalau katakan Datuk Seri Anwar Ibrahim pun ada buat kenyataan ini, saya rasa mungkin akan berlaku suatu, kalau katakan disiasat. Yes, setuju. Ronald prihatin, ya. Dia tak lama. Sebab kalau Sarawak dah tak boleh terima, Sabah tak boleh terima, 4 tahun sampailah dekat Malaysia pula, kan. Entah sebelum 19 dah berlaku, ataupun mungkin selepas 19. Tak ada apa lagi dah. Tak ada apa yang nak ditakutkan. Bagi saya lah, kalau ada orang kata kita kena takut. Apa takut apa? Simple aja.
Simple je saya tanya, kalau ada lah walaun dalam ni, dia kata. Kalau dia kata, mereka ni mewakili Melayu Islam. Saya rasa UMNO lebih Melayu daripada PN. UMNO lebih Melayu daripada PN. Kalau kita kata mewakili Melayu lah. Ya. Jadi PAS ni ingat dia boleh tumpang untuk PN ini. Ternyata silap lah. Silap. Bagi saya satu kesilapan besar. PAS bersama dengan penyangak ni, bapak-bapak penyangak ada dalam PN ni. Walaupun hujah mereka, mereka cuba nak mengalihkan pandangan rakyat seolah-olahnya BN lah yang penyangak. Tapi kalau kita tengok balik, rupanya ini bapak penyangak. PN ini bapak penyangak. Cuba tuan-tuan bayangkan, 600 bilion tak ada audit. Bayanglah. Soal macam mana, yes, kalau katakan SPRM kata 90 bilion, 90 bilion pun bukan sedikit, itu pun dah banyak. Sebab tu saya katakan petang tadi, kalau tu salah sangkut 1 bilion, sangkut 1 juta saja. Kalau katakan sangkut 1 juta saja, ada penyelewengan, bayangkan macam mana. Itu kalau 1 juta. Dan 1 juta ni pula dia channel pula. Termasuk PAS, semua di channel. Bayangkan tuan-tuan, nak bertahan ke? Tuan-tuan rasa nak bertahan? Saya tak yakin. Dan ahli PAS juga taklah sebodoh yang saya rasa. Bukan ahli PAS ni orang baik. Takkanlah udah jelas-jelas pemimpin mereka makan duit haram, duit judi, duit rakyat. Takkanlah wakil rakyat takkan rasa, saya rasa tak tahulah, takkanlah mereka tak rasa malu. Mesti ada perasaan malu dan ditekan pula oleh berahli-ahli mereka yang di bawah dan juga netizen. Saya yakin netizen tunggu saja. Sangkutlah, kalau katakan sangkutlah, kes itu ada sangkut, bayangkan itu berapa besar impak dia.